Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dapat mengadakan majlis ilmu antara kita untuk kita nak mendirikan solat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus limpahi keberkatan dalam hidup kita, dihindari daripada bala, bencana, musibah dan perkara-perkara yang memudaratkan. Dan kita juga doakan kepada mangsa-mangsa banjir yang berlaku di negara kita ni, khususnya Selangor, Shah Alam, Lembah Kelang, Puchong, Mana Banting, Kuala Langat semua, dan juga di negeri yang lain lah, supaya mangsa-mangsa tadi itu diberi ketabahan kesabaran dan kemusnahan yang mereka tanggung itu insya-Allah digantikan oleh Allah dengan benda yang lebih baik. Baik. InsyaAllah pada kuliah zuhur kita pada hari ini kita nak tengok akhir daripada surah An-Naba, surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30, atau kita sebut surah Amma Yatasa'alun, kerana permulaan dia berkenaan dengan ayat Amma Yatasa'alun. Kalau kita tengok pada akhir surah ini, dia sebanyak 40 ayat. Pada ayat yang ke 21 sampailah ayat yang ke 36. 21 sampai 36 itu merupakan Allah Ta'ala terangkan balasan buruk kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jadi insya-Allah saya akan bacakan ayat 21 sehingga 36. Kita tengok terjemahan dia dan kita cuba ambil pengajaran daripada apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba
Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. 21 sampai 36. Kita tengok apa terjemahan dia. Sesungguhnya neraka Jahannam ada tempat pemerhatian untuk mengawasi isi neraka. Untuk siapa neraka Jahannam ni? Untuk orang yang melampaui batas hukum Allah sebagai tempat kembalinya. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak dapat merasai udara yang segar di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman kecuali air panas yang menggelegak dan air nanah. Perkara itu sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Kerana sesungguhnya mereka dahulu, yakni di dunia, tidak mengambil ingatan terhadap hari hitungan amal, yakni hari akhirat, hari kebangkitan. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sebenar. Dan segala sesuatu telah kami hitung dan catat secara bertulis dalam suatu kitab. Oleh itu rasakanlah azab yang disediakan. Kerana kami tidak akan melakukan yang lain selain menambah pelbagai azab kepada kamu. Sesungguhnya orang yang bertakwa pula disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Mereka akan beroleh kebun-kebun dan buah anggur dan perawan-perawan, yakni bidadari yang sebaya umurnya, dan gelas yang penuh berisi dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Ia merupakan sebagai balasan daripada Tuhanmu, iaitu satu limpah kurniaan yang amat luas. Itu terjemahan daripada ayat 21 sampai 36. Maksud dia sangat jelas. Maksud dia yang mana pada ciri-ciri orang-orang yang dikenakan azab, dihumban ke dalam neraka Jahannam disebut sebagai tarhib. Sebagai kita nak bagi peringatan. Kita nak takutkan supaya nak cegah daripada orang tadi itu masuk ke dalam neraka Jahannam. Sebagaimana iaitu dengan mengelakkan apa ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Taala sebut kemudian pula adalah sifat bagi orang-orang yang bertakwa dan balasan yang mereka terima di dalam syurga, dengan keindahan, adanya bidadari, adanya kita panggil kebun-kebun, adanya buah anggur, tanaman-tanaman, dan macam-macam lagi lah yang sangat seronok yang kita pun tak boleh nak gambar. Sebab bila melibatkan benda-benda yang akhirat ini, Nabi SAW sebut ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi syakhsin wahidin atau kama qala. Benda yang tak ada mata manusia ni pernah lihat. Tak ada. Dan juga telinga mendengar tak ada. Dan terlintas pun tak ada. Maka selagi mana kita terlintas, contoh kita membayangkan keindahan, kecanggihan, kecantikan, keistimewaan yang terlintas pun macam ni agaknya, sikit je pun, walaupun 1% ataupun 0.5%, bukan lagi. Jadi macam mana benda tu akan diperolehi selepas daripada kita mati kelak, dibangkitkan, nanti diperhitungkan amalan, mudah-mudahan di sebelah kanan catatan kita terima. Jadi nak katanya sebabkan itu kalau kita lihat bagaimana Nabi Adam AS pada awal Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam dan juga Siti Hawa dalam syurga, dia tak nak turun ke bumi. Itu yang ditipu oleh oleh iblis laknatullah. Disuruh pergi juga dekat dengan pokok khuldi. Dia kata apa? Kalau dekat pokok khuldi ni sama ada kamu bertukar jadi malaikat atau kamu kekal. Itu yang Nabi Adam terpedaya. Kerana apa? Kerana sungguh nikmat syurga ni tuan-tuan, tak tergambar kita. Kita kalau dah duduk satu tempat, nak beralih daripada tempat tu punya payah kita nak lihat. Contoh jangan kata tempat rumah kita pun yang dah indah, yang seronok selesa dah bagi kita. Kena pula hujan sejuk, Allah nak bangkit daripada katil, nak pergi buat kerja tu, Masya Allah,
Punya lihat kita ni sebab apa seronok dah situasi keadaan macam tu. Dah ataupun setiap hari dah kita panggil orang tersebut Monday blues. Setiap hari Senin ni Monday blues sebab apa? Dah 2 hari cuti, dah seronok rehat berjalan, tiba-tiba nak masuk balik kerja kan. Nak semangat sebab dah seronok dah. Maka syurga petah lagi. Sebabkan itu dalam ayat yang lain surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus, tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala, mereka tak nak cari tempat yang lain. Dah sampai tahap macam tu. Kita di dunia ni pun kita ada keinginan nak pindah, cuma mampu tak mampu je lah. Kalau ada mampu kita pindah tempat yang dah ada, nak cari yang lagi selesa. Orang yang dah mampu lebih daripada kita, yang dah sedia besar, dia pun dia nak pindah lagi. Kadang-kadang tak cukup duduk dalam negara, nak duduk luar negara. Kerana apa? Banglo besar dah, laman besar dah, tapi tak ada salji. Nak duduk luar negara pula, kan? Ataupun nak duduk tempat yang kita panggil yang banyak menghijau. Dia panggil apa? Nak duduk kat New Zealand lah, Australia lah, sebagainya. Ada makna katanya keinginan manusia di dunia ni dia takkan dapat penuhi. Sebesar mana, secanggih mana dia akan cari lagi. Tapi kalau masuk syurga ni Allah Ta'ala sebut ni, yang ni salah satu. Dan tempat-tempat yang lain sebagaimana saya sebut tadi tu suratul Kahfi, la yabghuna anha hiwala. Tak nak cari dah tempat lain sebagai ganti. Bayangkan, ada tak perkara-perkara yang kita kekal satu tu sampai bila-bila, tak ganti-ganti. Makan nasi pun kita nak berubah lauk. Punyalah kita ni keinginan kita, tapi keinginan kita tadi tu akan boleh dipenuhi. Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni dalam syurga kelak. Dalam syurga kelak, walaupun penggunaan kalimah yang Allah Ta'ala pilih Al-Quran itu bahasa Arabnya wa'a'naba anggur, tapi tak boleh sama anggur dengan anggur di dunia ini. Kadang-kadang kalimah bahasa Al-Quran ini Allah Ta'ala pilih menerusi bahasa Arab adalah pada perkataan yang mudah difahami oleh manusia dengan justifikasi yang tertentu. Disebutnya anggur bukanlah semata-mata buah anggur macam di dunia, kerana perumpamaan buah anggur di dunia ini, orang Arab zaman dulu selalunya, raja-raja kalau kita tengok kan, ada yang suapkan buah anggur. Makna katanya makan dalam keadaan makan orang yang kaya, bukan makan orang yang kita panggil terdesak. Ala kadar je. Contoh orang mangsa banjir kan, nak makan dalam keadaan ala kadar, orang dah bagi alhamdulillah kan. Kalau duduk kat tempat pusat pemindahan segera, walaupun adalah dia punya kemah-kemah ada, tapi tandas dia berapa je dalam dewan tu. Mana makan semangat sangat kan, nanti masalah tandas pula. Ada yang tak cukup tempat, duduk kat tepi-tepi rumah dah surut sikit dan sebagainya. Kalau dan tempat air surut lah. Kalau tempat air Temenong, Taman Seri Muda tu lambat sikit lah. Duduk rumah tak boleh guna apa lagi. Sistem tandas tak boleh guna apa lagi. Jadi kalau makan lebih-lebih kan, nanti tak boleh kat mana. Ni makan dalam keadaan yang kita panggil yang orang kaya punya, makan puas hati punya. Makna kata dari sudut penggunaan kalimah a'naba, inab, anggur, bukan sekadar semata-mata buah. Apatah lagi buah tadi tu merujuk kepada pencuci mulut. Orang kaya je ada pencuci mulut ni. Lepas makan ni, lepas makan ni, pengakhirannya sekali pencuci mulut. Makna kata Allah Ta'ala gambarkan mengikut mudah manusia nak faham. Gambaran dia bagaimana, bentuk dia bagaimana, benda alam ghaib ini adalah majhul, tak diketahui. Hanya kita beriman sahaja dan kita yakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tadi tu. Hebat ni syurga yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Yang mana benda-benda yang menarik, benda-benda nikmat, ini dipanggil targhib, galakan-galakan. Nak menggalakkan kita, nak memotivasikan kita supaya kita buat amalan, buat khidmat, buat kita panggil perkara-perkara lah yang lebih banyak lagi tuan-tuan. Bukan sekadar saja. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala gambarkan. Pernah saya baca satu, ada syekh ni, dia bagi posting dia dekat hantaran Facebook dia.
Cuma saya tak ingat nama apa. Pernah ditanya sekali, wahai Tuan Syekh, kenapa Allah Ta'ala sebut bidadari? Kan? Bila sebut bidadari ni merujuk kepada keinginan lelaki di dunia. Kan? Lebih kepada keinginan lelaki. Bagaimana pula dengan perempuan? Kan? Adakah Al-Quran itu atau agama tadi itu hanya melebihkan keinginan lelaki ataupun menawarkan kepada lelaki sahaja dan sebagainya, sedangkan dia tak ada sebut spesifik ditawarkan kepada kamu dalam syurga kelak gelang-gelang, rantai-rantai, cincin-cincin, anting-anting dan sebagainya subang. Tak ada sebut. Tapi dalam bab makanan tu umum, dalam bab ni, dalam bab bidadari secara umumnya difahami orang lelaki yang lebih seronok. Secara kita panggil gambaran dunia ni. Kan? Dayang-dayang apa sebagainya. Jadi Syekh tadi pun kata daripada satu sudut secara hikmah dia. Dah benda-benda macam tu, dia punya makna yang paling exactly dia serah pada Allah Ta'ala. Tapi hikmah boleh disebut yang mana Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Maha mengetahui sifat makhluk yang dijadikan. Termasuklah manusia ni, laki dan perempuan. Tengok orang lelaki dan orang perempuan, psikologi dia, fitrah dia beza. Tanya orang lelaki nak pergi mana? Pergi situ. Makan mana? Pergi situ. Senang. Dia orang lelaki ni, orang-orang yang kaji motivasi psikologi ni, dia kata orang lelaki ni bersifat objektif. Sebab itu kena cakap objektif dengan lelaki ni, baru mudah dia faham tindakan dia. Nak makan mana? Makan tu, selesai. Kalau orang perempuan ni, dia punya psikologi dia cakap subjektif. Subjektif ni kod kita tulis. Nak makan mana? Entahlah. Dia kata ikutlah. Berkata ikut kita dari sini. Tak nak pula. Betul tak? Kadang-kadang tu tak. Dah sampai tempat tu pula. Abang order lah. Belakang apa? Abang order lah. Kita pun order kita punya. Dia pun order dia punya. Tiba-tiba tengah baru 2 suap. Dia nak rasa yang kita punya. Tak pasal-pasal. Sedap lah abang punya. Dah tukar pula. Padahal subjektif. Dah, orang perempuan dia bersifat subjektif. Ini tengoklah, dengarlah orang psikologi, kaji apa sebagainya. Dah, sebabkan itu kalau anak perempuan kita boleh bagi arahan kepada dia, kakak lepas balik nanti buka beg, lepas buka beg jangan lupa stoknya jangan buang tepi-tepi, masukkan dalam bakul, kemudian mandi nanti tukar baju dan ini. Dia boleh buat. Tapi kalau anak lelaki balik kita cakap macam tu, dia ingat yang akhir tu je. Sebab dia kerja objektif, dia kena satu-satu objektif, pop. Balik mandi. Itu ada baju tak ni? Dia satu. Ini dia satu. Sikap dalam nak memahami tadi tu bersifat objektif. Ini umum rata-rata psikologi pun tu. Makna kata, bukan orang psikologi yang membenarkan ni. Benda tu Allah Ta'ala dah tunjuk dah dalam bagaimana Allah Ta'ala tawarkan ganjaran-ganjaran kepada manusia ni. Sebab manusia dia yang buat. Jadi Syekh tu kata apa? Jadi orang lelaki ni senang. Allah Ta'ala kata, siapa buat baik masuk syurga bidadari. Semangat orang lelaki nak buat ibadah. Sanggup bangun nak bidadari. Ribuan bidadari, anak dara bidadari, yang suci, yang apa sebagainya. Semangat orang lelaki ni nak syahid, nak apa sebagainya. Tak. Tapi orang perempuan ni tak buat apa masuk syurga. Allah tahulah macam mana penuhkan. Sebab dia tak boleh sebut secara objektif. Macam-macam dia akan minta nanti. Dah, Allah Ta'ala sahaja yang boleh penuhkan permintaan orang perempuan ni. Jadi Allah Ta'ala tak sebut, Allah Ta'ala gambarkan betapa seronoknya nanti bila orang perempuan masuk ke dalam syurga, semua keinginan dia akan perolehi. Apa saja. Dah, sebabkan itu Allah Ta'ala telah menunjukkan bagaimana dia yang maha mengetahui, dia maha bijaksana, bagaimana dia menawarkan sesuatu yang bersesuaian dengan psikologi dan fitrah seseorang tersebut tadi itu. Kan? Maka di situlah pernah saya bila teringat cerita berkenaan syurga dan sebagainya lah. Baik, tapi dalam ayat ini diawalkan dengan kita panggil cerita berkenaan dengan azab terlebih dahulu. Ada kalanya cerita bab pahala dulu, bab nikmat dulu, kemudian cerita bab azab, kemudian ada kalanya kita panggil cerita bab azab dulu. Macam ni lah cerita bab azab dulu. Allah Ta'ala terus mulakan inna jahannama kanat mirsada. Kan yang mana dalam ayat ini apa yang menyebabkan mereka itu dihukumkan oleh Allah, disumbatkan ke dalam neraka Jahannam kerana berbalik daripada ayat yang awal-awal, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu. Dan ayat ini turun kepada kaum musyrikin Mekah yang mana mereka ni tak percaya kepada berita yang Nabi SAW bawa datang, iaitulah berkenaan dengan adanya hari kebangkitan.
hari selepas hari kematian. Nah, hari hari yang mana manusia dihidupkan kembali selepas mana manusia tadi itu mati. Dia tak percaya kepada hari akhirat. Dah, jadi orang musyrikin salah satunya yang mereka ini tak percaya kepada hari akhirat tadi itu. Maka di situlah kekufuran mereka tadi itu, kerana kita pun tahu salah satu daripada rukun iman mestilah salah satunya percaya kepada hari akhirat. Adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan dan adanya hari pembalasan, yang mana sama ada syurga insya-Allah maupun neraka, nauzubillahi min zalik. Mereka tak percaya kerana apa? Alasan yang berasa dalam ayat-ayat yang lain pun Allah Taala dedahkan, kerana bagaimana boleh diterima pada akal mereka tersebut. Setelah mana mati, setelah hancurnya jasad manusia ni, setelah hancurnya, repuknya daging, hancurnya tulang ni, dihidupkan semula. Itu persoalannya. Dan itu persoalan yang bagi mereka itu tak boleh diterima hidupnya kembali. Kan maka dalam hal-hal ini, maka di situlah kita panggil hal ini termasuk dalam bab keimanan. Dan benda ni bukan masuk dalam bab kita panggil ikhtiar manusia yang boleh diijtihad. Dan benda tadi tu tak boleh. Tak ada lagi kemampuan manusia, mereka yang dah mati, yang dah hancur tu diciptakan balik dari mereka, dicantumkan balik tulang-tulang mereka dan mereka diberikan roh balik tadi tu. Dan bahkan manusia kalau usaha pun tak boleh, kerana bab-bab yang berkaitan dengan alam ghaib Allah Taala tak izinkan sama sekali. Dan tapi bila was benda tadi tu bukan alam ghaib, buatlah apa saja, bila masa Allah Taala izinkan dia akan berlaku. Seakan itu dalam hal dunia ni tuan-tuan, tak ada benda yang mustahil sebenarnya. Cuma belum sampai waktu ataupun kemampuan kita. Selagi mana dalam konteks ia termasuk duniawi. Contoh nak buat pulau buatan. Zaman dulu orang tak percaya buat pulau buatan. Macam mana sekarang dah ada je pulau buatan. Nak buat apa lagi? Pantai buatan. Untuk Putrajaya ada ya pantai buatan. Kat Jepun, laut buatan. Dekat mana shopping kompleks atas. Sebab dia termasuk dalam urusan duniawi. Tak pelik. Allah Ta'ala akan bagi. Selagi mana manusia usaha, maka Allah Ta'ala izinkan benda tadi berlaku. Daripada tak ada jalan, ditorehnya bukit jadi highway sebagainya. Boleh berlaku. Tak ada masalah bab dunia. Tak pelik mana. Sebab Allah Ta'ala bagi akal pada manusia, yang mana bila manusia tadi tu terokai, kembangkan ilmu dia, usaha dia tadi tu berperancangan, bersistem, bersusun, dia akan maju, ada usaha manusia Allah Ta'ala izinkan. Tapi kalau dalam bab perkara ghaib, once bila benda tadi tu Allah declare benda tu benda ghaib. Contoh roh. Yas'alunaka 'anir roh. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Makna kata di situ Allah Ta'ala declare roh ni urusan Tuhan. Buatlah macam mana hebat, setara mana pun kamera kita ni, yang dah canggih dan akan datang 50 tahun lagi kalau dunia ni semakin berkembang, semakin canggih. Takkan dapat nampak roh tadi tu. Takkan dapat. Mana ada? Takkan dapat. Canggih setara mana pun tangkap, tak ada. Fact adalah tipu, nak naik viewer, ranking dan sebagainya. Dulu buat apa orang putih? Paranormal activity. Buat rakaman filem. Yang nombor 1 punya. Nombor 1 tu, dia ada satu, dia punya select pada rakaman dia. Kalau tuan-tuan perasan. Ada sekali tu, memang gambar dia, gambar yang orang kamera tak nampak. Tapi ada sekali tu, orang kamera tu tengah pegang kamera, tapi ada kamera lain harap ke dia. Ada satu scene tu, kalau siapa perasan. Orang kata ini cerita betul ni, paranormal activity. Lepas tu lama-lama banyak paranormal activity lain. Tipu bohong belaka tu. Bohong belaka. Cuma orang putih ni kalau buat cerita, kalau tipu sungguh. Sampai kita pun tahu dia tak tipu, sebab memang dia tak cakap benda ni nak betul. Memang dia tahu benda ni tak logik. Dia tahu dalam studio. Kan? Kita tengok cerita ni, tahu dah benda ni memang bukan macam ni. Tahu dah dalam studio je. Jadi beza. Kan orang tahu sungguh dia tipu sungguh. Kan jadi nak kena canggih macam mana pun takkan boleh, sebab bila benda tadi tu termasuk dalam benda ghaib. Kenapa bila benda ghaib ini Allah Taala tak izinkan ikhtiar manusia, akal manusia ini nak capai? Kerana di sinilah nilai ketaatan yang nak dipersembahkan oleh manusia tersebut tu.
Nilai ketaatan, nilai kehambaan. Adapun dalam hal duniawi, nilai khalifah kita. Kita ikut perintah Allah ke tidak? Kita makmurkan bumi Allah ke tidak? Kita urus tadbir dengan baik ke tidak? Itu nilai khalifah. Tapi kalau dalam bab-bab perkara ghaib, maka benda tadi itu adalah kita sebutkan nilai ketaatan, nilai kehambaan. Nak tunduk patuh, itulah nilai tunduk dan patuh tadi tu. Tunduk nilai dan patuh tadi. Maka dalam bab-bab Allah Ta'ala sebut syurga dan neraka ni, ini melibatkan benda ghaib, benda keimanan. Benda hari kebangkitan, benda ghaib tadi itu. Sebabkan itulah dia menjadi pasak keimanan dan termasuk kepada salah satu daripada rukun iman. Termasuk daripada salah satu rukun iman tadi itu. Itulah benda besar yang mana disebutkan oleh Allah anin nabail azim. Benda kecoh. Benda kalau sekarang ni benda tular. Sekarang ni apa benda tular hari ni? Kerana setitik Hanapi habis Hanapi sebelanga. Tak masa-masa kan? Jadi nak apa lagi? Apa benda viral? Ini benda viral zaman dulu. Cerita bab hari kebangkitan. Kita ni hari benda viral macam-macam. Benda remeh tak remeh kadang-kadang. Ada yang besar, ada yang remeh, ada macam-macam benda viral. Maksudnya benda tadi tu jadi besar. Kerana orang dulu tak bincang pasal lepas mati ni hidup semula. Benda yang bincang lepas mati hidup semula ni benda dalam agama, benda dalam Islam terutamanya. Benda dalam agama, benda yang tak melibatkan agama, dia tak ada bincang-bincang bab roh, malaikat apa sebagainya. Benda yang ada, benda ni adalah benda dalam agama sajalah. Dan kita tengok bagaimana azab dia tadi tu. Allah Ta'ala sebut terlebih dahulu, neraka Jahannam diberikan balasannya tempat kepada siapa? Iaitulah kepada orang yang melampaui batas hukum Allah. Sudah pastilah orang yang kufur, yang tak beriman, kemudian orang yang melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut apa sahaja. Cuma bezanya, kalau orang yang kufur tak beriman, selama-lamanya ia dalam neraka tersebut. Kalau orang yang Islam tapi buat dosa, maksiat dan tak diampunkan oleh Allah, selepas daripada dikenakan hukuman, jika dia terima akidah dia oleh Allah, dia akan dimasukkan kembali ke dalam syurga. Tapi lamalah tuan-tuan. Walaupun dapat masuk kembali, lamalah tuan-tuan. Satu lagi, tempoh masa akhirat tak sama macam di dunia kan. Disebutkan gambaran lama satu hari di akhirat, 1000 tahun kat dunia ni lama lah tuan-tuan. Lepas tu masuk dalam neraka ni, bukan kita panggil steady masuk macam penjara. Sesaat pun tak sanggup. Sesaat pun tak sanggup kita. Jangan kata start sedetik pun tak sanggup, sekelip mata pun tak sanggup kita. Tak tahulah kalau ada yang berani sangat, tak apa ustaz, 50 tahun je, lepas tu keluarlah balik kan, contoh kan. Na'udzubillahi min zalik. Kalau ada yang cakap macam tu pun rosak akidah. Kerana apa? Kerana dia telah meremehkan akan ancaman daripada Allah yang jelas dalam Quran. Kena hati-hati tu. Jelas dalam Al-Quran tentang azab tadi. Tak apa ustaz, sekejap nanti keluarlah balik, okey lah. Jangan. Dia ada unsur kita panggil meremehkan dari sudut benda yang muktamad, yang jelas dalam Al-Quran tadi tu. Dan dalam neraka adalah panas, kita tahu. Dia ada level-level dia pula. Paling tinggi neraka, paling dalam lah. Yang paling otai sekali, neraka Jahannam lah tuan-tuan. Di sini disebut neraka. Neraka Jahannam. Yang mana mereka tadi tu tak dapat minuman. Tengah kepanasan, tak dapat minuman. Tak dapat minuman. Kalau ada pun diberikan air yang panas menggelegak. Nak minum yang tu. Bukan minuman yang menjadi nikmat atau menghilangkan azab, tapi minuman yang menambahkan azab. Ataupun disebutkan juga, iaitulah warasaqa, iaitulah air yang nanah, tuan-tuan. Air nanah, tuan-tuan. Nak minum? Tak, jijik. Tak. Bayangkan dalam keadaan panas, dalam keadaan kita panggil terbakar, Allah Ta'ala bagi balik terbakar, ada balik terbakar, ada balik terbakar. Dalam keadaan panas pun air tak ada, ada air gelegak, ada air nanah. Ni sahabat-sahabat kita yang terperangkap. Ada saya seorang sahabat UiTM, dia duduk kat Taman Seri Muda lah tuan-tuan. Taman Seri Muda ni lewat sikit kan, sebab air dia termenung, dia tak surut. Bayangkan masa hari itu
Dia dah naik tingkat 2 keluar bumbung tu 12 malam tuan-tuan. 12 malam. Sebelum 12 malam lah. Dia selalu update dalam grup. 12 malam. Dia boleh pula tu lebih 12 jam. 12 malam besoknya pula tu lebih sikit pukul berapa pagi tu barulah dapat bomba masuk ke bomba ke apa bomba masuk. Nampaklah. Bayangkan tuan-tuan, last dia makan sebelum naik atas tu pukul 12 tengah hari pagi. Lepas tu tengah malam tu ada satu tim daripada Jabatan Amal Shah Alam, tapi bawa bot kecil, tak boleh bawa orang, cuma boleh bawa makanan. Itulah makan. Dia kata alhamdulillah tak apa boleh makan dulu dah. Bayangkan kalau kita duduk kat situ tak boleh makan berapa lama tu. Itu yang sekarang proses kebajikan sekarang ni, antara yang perkara pertama dibuat adalah bagi makan-makan dulu. Tuan-tuan jangan bagi Maggi kat diorang, nak masak macam mana? Tak ada, kita yang masak kan. Kalau ada yang dah bagi barang mentah tu dihantar ke lokasi dapur rakyat tu. Ataupun bagi makanan yang dah siap, kemudian bagi diorang makan. Sebab tak boleh nak buat apa lagi. Bagi beras, bagi apa, tak boleh apa lagi. Yang selalu yang tuan-tuan tengok dalam TV berita tu, beras-beras tu disumbangkan ke tempat yang buat dapur rakyat, mereka akan masak. Salah tuan-tuan. Lepas hantar bungkus, hantar dan sebagainya. Ada dalam ni, tempat saya turun tu, mana ni tak dapat, nasi tak sampai lagi. Nasi tak sampai lagi. Kita faham lah orang tengah lapar, tak boleh nak macam kita. Kan jadi macam-macam lagi lah. Sebab air pun suruh sikit, tak boleh buat apa lagi. Kalau suruh habis baru nak kita pergi kemah apa sebagainya. Okay? Jadi benda-benda yang paling sadisnya, kalau tengok berita ada yang dah meninggal. Dia jumpa meninggal kan, lemah. Auzubillah min zalik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak tahulah kalau ada lagi. Waktu-waktu tadi tu, tapi memang tuan-tuan, memang sebab kita tak jangka. Kena pula kat, kalau Selangor tu Shah Alam ibu negeri. Patutnya kalau kat ujung-ujung kampung, kita lah fasiliti ni ibu negeri. Allah Ta'ala nak tunjuk. Kalau aku dah kata kun fayakun, hebat mana manusia ni, dah tak boleh. Sebagai macam-macam lah kita panggil. Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia tadi tu, betapa lemahnya manusia ni tuan-tuan. Jadi nak kata, bayangkan dalam neraka tu dah panas, tak ada apa. Bagian tu. Macam mana nak minum? Kalau dalam surah Al-A'raf, ada cerita yang lain. Cerita yang lain. Orang-orang dekat dalam syurga, dia intai bawah. Kita tak tahu bentuk macam mana, tapi gambaran ni macam tu. Gambaran dia kita faham, syurga ni macam tingkap menara tinggi. Neraka ni lembah ke bawah. Kalau ikut fahaman kita kat dunia ni begitulah. Tapi bentuk sebenar tak tahu, ke akhirat nantilah. Jadi macam orang kaya kan, duduk tinggi kan, duduk menara Burj Khalifah ke kan. Tinggi. Maksud orang hebat lah duduk tinggi ni. Tak ada cerita orang syurga ni kat tinggi ni tengok bawah dia jenguk. Dalam surah Al-A'raf Allah cerita orang bawah ni lambai. Nak air. Macam soalan gitu, nak makan, nak air, tolonglah aku apa. Tak boleh keluar pun tak apa, nak air, nak makan, lebih kurang gitulah. Tapi orang-orang syurga kata tak boleh, telah diharamkan kepada kami untuk kamu. Tak boleh lah. Kerana apa? Kerana benda tadi itu sesuai dengan balasan yang mereka buat tadi itu. Kena ingat. Dalam bab balasan, Allah Ta'ala tak zalim. Kena ingat Man ja'a bil hasanati falau asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Etikot kena jaga ni. Jangan pula kita kata Allah siannya dia ni, zalim Allah ni. Dah sebesar kita rosak akidah. Jangan ada sesekali macam tu. Allah Ta'ala sebut siapa yang buat benda kebaikan, Allah Ta'ala balas 10 seumpama dia. Itu paling minimal tuan-tuan. Ada sampai 700. Ada sampai sepenuhnya. Innama yuwaffas sabirun. Disempurnakan bagi orang yang sabar. Bighairi hisab. Sebab itu musibah yang sama, tempat yang sama, natijah yang berbeza. Kalau orang yang baik-baik, musibah tadi itu untuk nak angkat darjat mereka dengan mereka sabar. Yuwaffas sabirun. Disempurnakan balasan bagi orang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Tempat yang sama musibah yang sama pada orang yang biasa, yang ada maksiat apa sebagainya sikit kan, tapi nakal-nakal bukan jahat-jahat kan, sebagai kafarah dosa, supaya ada insaf, taubat, kafarah dosa. Tempat musibah yang sama, tempat yang sama, tapi natijah yang ketiga orang yang memang jahat. Itu sebagai penghinaan, hukuman pada dia. Sebagai itu jangan kita hukum semua orang macam ni semua jahat belaka ni. Kan? Macam ni jahat belaka ni.
Dah. Jadi kadang-kadang orang keluar tak tahu analisis mana. Ni musibah sebab solat tak dapat soft. contoh contoh kan kita panggil. Tak pula kita kata inilah musibah sebab masjid tak pernah penuh. Boleh je kita cakap macam tu. Lama sangat masjid tak penuh. Daripada ratusan tahun masjid punya besar tak penuh-penuh. Jumaat aja penuh. Allah bagi azab. Ada orang cakap macam tu. Boleh je nak cakap. Tapi betul tak betul kan? Tapi kenapa? Ni sebab tak dapat saf lah ni. Kenapa boleh timbul macam tu? Nanti orang ni pula kata ni sebab masjid tak pernah penuh pengajaran. Jadi Allah Ta'ala heret manusia biar masuk masjid belaka. Boleh juga. Tapi betul ke cara muhasabah macam tu? Jangan. Muhasabah setiap sudut. Jangan sampai kita buat ni. Muhasabah tu biar balik pada kita. Jadi kalau kita ni, rupanya muhasabah aku ni dulu kurang bantu orang, sibuk buat urusan aku. Yang penting aku fikir gaji aku naik, pangkat aku naik, aku tak cana orang. One time ni lah Allah Ta'ala nak hadirkan orang dekat dengan aku, keluarga aku kena bagi muhasabah diri. Yang orang ni pula, aku ni dulu kedekut apa. Ini time muhasabah ni. Yang ni pula orang ni muhasabah ni. Muhasabah tu biar balik pada kita. Dah, bukan muhasabah tu menuding. Tu cara dia tadi tu. Tak, jadi macam bila kita baca Quran contoh Allah Taala celakakan, contoh Allah Taala celakakan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua abu tangan Abu Lahab dan celakalah Abu Lahab keseluruhan dia. Kita baca tu apa yang kita rasa? Padan muka Abu Lahab. Lawa sangat cakap Nabi. Macam tu ke? Bukan. Bila kita baca celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka, Allah takutnya. Janganlah jadi macam Abu Lahab. Tak boleh lawan Nabi. Jadi macam tu. Balik pada kita supaya kita ni jangan ada sifat Abu Lahab. Bukan kita padan muka Abu Lahab. Itulah. Lawan cakap Nabi, apalah kau ni. Bukan macam tu. Itu tak jadi muhasabah. Kita yang semakin alpa. Jadi begitulah tuan-tuan. Dalam bab bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan azab, berkenaan dengan siksaan dan sebagainya, begitu dahsyat. Yang mana, tapi kita kena ingat iktikad kita, apa sahaja hukuman, balasan tadi itu, kita jangan ada sesekali terfikir walaupun sedetik bahawasanya benda tadi itu zalim. Tak boleh. Rosak akidah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Aku telah haramkan pada zat aku ni bersifat zalim. Tu kena ingat tu. Jangan sampai ada sedikit atau sedetik zalim. Kerana apa? Kalau itu balasan atas amalan mereka yang jahat, kekufuran mereka, itu adalah sesuai terhadap apa yang mereka lakukan. Bukan tak diberi peringatan, bukan tak diberikan tanda. Zaman Nabi macam-macam. Ada lagi mukjizat, ada Nabi dan sebagainya. Zaman selepas kita panggil kewafatan Nabi, adanya para ulama, adanya Quran lagi, ada tanda-tanda ujian yang lain. Allah Ta'ala bagihin itu, bagihin ini. Bukan, tak ada. Sebabkan itu bila persoalan ulama kata sebelum Nabi SAW bangkit, kan kita tahu Nabi diriwayatkan ikut lebih kurang dia punya bundarnya, Nabi Isa diangkat ke langit pada kita, kan. Kemudian berlaku kelompongan masa sebelum bangkit Nabi terakhir berapa ratus tahun, Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi waktu tu manusia macam mana? Itu yang berlaku perbahasan bapa Nabi, mak Nabi tu macam mana? Kena pula Nabi yang terdahulu pada kaum dia saja, bukan pada seluruh manusia. Nabi Muhammad je pada seluruh manusia. Allah Ta'ala ada sebut ni, ulama kata وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami ni takkan mengazab manusia ni sehinggalah kami telah utuskan Rasul. Maknanya Rasul tadi dah bawa peringatan, dah sampaikan apa sebagainya. Bila dah sampaikan dah apa sebagai peringatan, dah ada tanda, mereka sendiri yang tolak, maka sesuailah mereka tadi tu dikenakan hukuman. Sebabkan itu manusia yang hidup waktu ketiadaan Nabi disebut sebagai ahlul fitrah. Melainkan pada kaum yang telah datangi Nabi. Ketika itu kaum itu akan dinilai, dia ikut ajaran Nabi dia ke tidak. Sebab kaum-kaum terdahulu, dah rasul-rasul terdahulu pada kaumnya saja, sedangkan manusia yang lain pun ada. Maka di situ akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tadi itu. Dan yang terakhirnya berkenaan dengan Allah Ta'ala susuli pula dengan, selepas daripada itu Allah Ta'ala bentangkan pula kehebatan, ganjaran bagi orang yang bertakwa tadi tu. Mafaza ni tempat berjaya. Tempat berjaya. Faza daripada fauzun. Fauzun ni berjaya lah. Bukan mauzun. Mauzun tu pisang. Mauzun tu tuan-tuan cari kat masjid hari Jumaat. Adalah mauzun pisang. Mafaza ni faza yafuzu fauzan. Berjaya. Kerana apa? Dia berjaya selamatkan diri dia daripada
masuk dalam neraka tadi itu. Dan diberikan ganjaran-ganjaran sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di syurga tidak ada benda-benda yang tak molek. Walaupun ada yang sebut pada istilahnya saja. Contoh, arak. Tapi bukan arak macam yang di dunia ni. Lainlah pesen. Macam mana Ustaz? Tak tahu. Macam mana? Masuk syurga dulu. Tahulah. Cuma kena buat amalan untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tadi tu. Jadi itu antara kita panggil peringatan kepada kita lah, benda yang basic. Tetapi benda ni melibatkan soal keimanan. Hidup kita ni tuan-tuan kena senantiasa tajdid iman, perbaru iman kita, perkembangkan balik iman kita, kerana kehidupan kita ni kalau tak ada iman, bimbang-bimbang nanti hanyut dengan benda-benda duniawi yang mana keseronokan syahwat semata-mata. Sebab itulah apa saja tindakan kita fikir dulu. Ni ada dosa ke pahala? Ada dosa ke pahala? Kan kalau dosa tinggallah tuan-tuan, walaupun seronok ke. Kalau ada pahala, buatlah tuan-tuan walaupun penat. Tak silap saya Ibnu Qayyim ataupun siapa sebut, tak kesusahan dalam melakukan ketaatan akan hilang, tapi pahala tu kekal. Kelazatan dalam buat maksiat itu akan hilang, tapi hukuman azab tu yang akan kekal. Jadi tak apalah tuan-tuan, dunia ni adalah tempat kita orang beriman nak buat amalan, susah sikit, tapi nanti insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala terima, Allah Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Sekadar itu sajalah tuan-tuan. Jadi sebelum saya akhiri, saya ada bawa ada satu tu macam uncang, ada UiTM tu, UiTM. Yang mana insya-Allah saya bantu daripada Puchong. Sebab Puchong ni Kampung Tengah, Kuala Kubu, Sungai Baru, Kompong Seri Aman dan sebagainya. Dia punya limpahan tadi tu, sungai dia sungai sambung pada Sungai Kelang tu. Dah ada banjir belaka lah, banjir samalah. Cuma dia tidaklah macam Shah Alam. Shah Alam ni semua dah termasuk ulang saya bagai Puchong, tapi teruk jugalah sampai naik atas air pada malam yang hujan tu, memang lori askar pun sangkut, tak boleh dah. Di situlah kita panggil. Jadi kalau tuan-tuan ni, saya petang ni pun saya akan turun juga sebab giliran kita buat gila-gila cari Ahad itu. Pasal hari ni hari yang dipanggil. Tak dipanggil. Kita ni tak rajin mana. Kalau macam jabatan amat tu orang tu rajin tak hari belaka, dia boleh full time situ. Kita ada hal kerja, mana yang sempat, bila tak ada orang, kita turun. Jadi macam hari ni, kalau tak kita akan passing lah. Sebab benda-benda ni kita buat secara kolektif. Jadi mana yang mantu, jadi sebahagiannya kita akan guna untuk tu lah, untuk yang keperluan semasa, dan sebahagian tu kita akan simpan sikit supaya once bila dah bersih tu kita nak bagi, supaya nak cover benda-benda kerugian tadi. Tu penting juga tu. Cuma sekarang ni untuk bahagian makanan apa sebagainya tu, kalau baju-baju apa saya tak buat, itu muslimat dia akan buat bahagian deck cover, baju, pampers sebagainya. Saya lebih selalunya ustaz-ustaz dia diminta untuk bahagian kalau nak buka sumbangan, gitu je lah. Sebab ustaz ni dia bercakap kan, jadi cakap dia orang minta tolong sikit, jadi mana boleh insyaAllah kita pakai bantu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.